Kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur kepada Engkau Allah yang baik, yang sudah memimpin hidup kami, khususnya dalam 1 bulan yang sudah kami lalui, yaitu bulan September. Kami tahu Tuhan, bahwa ini tidak mudah, tapi kami melihat Engkau memimpin dan bahkan Engkau memelihara hidup kami. Kami juga bersyukur bisa memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Oktober. Kami terus menyerahkan hidup kami mempercayakan, kami mau bersandar kepada Engkau saja. Engkau pimpin, Engkau sertai Tuhan. Dan tibalah saatnya kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, ajarlah kami, sehingga kami makin banyak mendengar firman Tuhan, kami makin menyerupai seperti Engkau. Berikan kami hikmat, kekuatan, pertolongan, mampukan kami untuk kami terus melakukan di dalam hidup kami. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Hindu kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. 弟兄姐妹们平安， Apa kabarnya? 你们好吗？ Saya terus berdoa semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik-baik saja. 我不断的祷告，为你们祷告，让你们有健康的身体，然后在很好的情况下。 Nah, hari ini firman Tuhan yang akan dikupas itu diambil dari Mazmur 27. 今天我们要读的圣经是取自于诗篇27篇。 Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Lalu dilanjutkan dalam bahasa Mandarin ayat ke-7 sampai ayat yang ke-14. 我先用印尼文从第1节到第6节念，然后第7节到14节以中文来念。 Ayat yang pertama, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yaitu semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ayat yang keempat, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ayat yang ke-6. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. 耶和华，我发声呼求的时候，求你垂听，求你恩待我，应允我。你说你们要寻求我的面，那是我心对你说：耶和华，你的面我真要寻求。求你不要向我掩面，不要发怒赶逐你的仆人。你一向是帮助我的，拯救我的神啊！求你不要撇下我，也不要离弃我。虽然我的父母离弃我，耶和华却收留我。耶和华啊，求你指示我你的道路。为我仇敌的缘故，引导我走平坦的路。求你不要照着我敌人的心愿，把我交给他们，因为有做假见证的人起来攻击我，并且口出恶报的话，我还是相信在活人之地，我可以看见耶和华的恩惠。你要等候耶和华，要刚强，要坚定你的心，要等候耶和华。 Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini temanya sangat indah sekali. 弟兄姐妹们，今天的主题非常美， Yaitu percaya pada Dia, hidupmu menjadi indah. 就是信靠他，你的生命变成美好。 Pertanyaannya adalah apakah benar seperti itu? 问题是说，是否像这样呢？ Kalau kita hanya melihat satu frase ini atau tema ini saja, mungkin semua orang mau percaya kepada Dia. 如果我们只单单看这个短语或者这个主题的话，可能很多人想要信靠他。 Inilah Allah yang dicari oleh salah satu anggota keluarga saya, khususnya itu adalah adik saya. 这就是我家庭其中的一个成员，就是我的弟弟，他要寻找的神。 Dia SMS begitu panjang dengan saya karena dia sedang mencari Allah yang demikian. 他给我传了许多的卷信，有这么的长，他就要寻找这样的神。 Karena SMS-nya panjang, gak habis-habisnya, maka saya berinisiatif untuk mencari Dia. 因为他的卷信很多又很长，所以我又抬起主动的去寻找他。 Saya berbicara dengan dia tentang Allah yang saya percayai. 我告诉他我所相信的神。 Saya berkata, Tuhan saya, kalau engkau percaya pasti Dia memberikan hidup yang kekal.
如果我所相信的神你也相信的话，他就要赐给你永生。 Kalau engkau percaya, pasti dia memberikan surga. 如果你相信了，他就要赐你天堂， Dia akan memberikan damai sejahtera dan lain sebagainya kepada kita. 他要赐给你平安及一切的。 Tetapi dia juga mengizinkan di dalam hidup kita tantangan, kesulitan, pergumulan dan lain sebagainya terjadi dalam hidup kita. 但是他允许发生在我们的生活中有任何的困难、挑战及挣扎。 Saya berkata kepada adik saya, tapi saya tetap percaya kepada Allah. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang setia. 我告诉我的弟弟，我仍然相信我的神，因为他是信实的神。 Nah, dalam nas firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dalam Mazmur 27. 那个我们刚才所阅读的圣经就是诗篇27篇。 Jauh-jauh hari sudah memperlihatkan kepada kita bahwa pemazmur mengalami apa yang namanya tantangan, kesulitan dan juga namanya pergumulan. 很早以前，诗人就告诉我们，他如何的面对挣扎、面对挑战、面对困难。 Apa yang dilakukan oleh pemazmur pada waktu dia mengalami tantangan, kesulitan dan pergumulan? 诗人当他面对困难、挑战的时候、挣扎的时候，他是如何的采取态度？ Yang pertama, 第一个， pemazmur tetap hormat dan tetap percaya kepada Tuhan. 他仍然信靠神，并且敬畏神。 Ayat pertama sampai ayat yang ketiga. 第1到第3节这么说： Pemazmur atau Daud mengalami banyak pergumulan di dalam hidupnya. 诗人在他的生活、在他的生命中面临了许多的挣扎。 Yang pertama, 第一个， penjahat-penjahat atau lawannya atau musuhnya menyerang Daud. 他二人他的仇敌逼近大卫。 Yang kedua, 第二个， tentara berkemah mengepung Daud. 军兵扎营攻击大卫。 Yang ketiga, peperangan melawan Daud. 有战争要攻击大卫。 Yang keempat, Daud ada di dalam satu bahaya. 第四，大卫现在一个极难的日子里。 Yang kelima, bahwa Daud itu ditinggalkan oleh orang-orang yang terdekatnya. 第五，大卫被他的亲人离去。 Yang keenam, bangkit menyerang saksi-saksi dusta. 还有兴起许多做假见证的人来对付他， Dan banyak perkara yang lainnya lagi. 还有其他的事情。 Nah, bagaimana sikap Daud pada waktu dia menghadapi semuanya hal itu? 当大卫面对各种的这个问题的时候，他是采取怎样的态度呢？ Yang pertama, 第一个， Daud memproklamirkan imannya. Dia berkata bahwa Tuhan adalah terangku dan Tuhan adalah keselamatanku. 大卫宣告他的信心，他说：“上帝是我的亮光，是我的拯救。 Yang kedua, ”第二个， Daud tidak takut. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan dalam 3 ayat, hatinya tidak takut, dan bahkan di dalam 1 mengatakan dia tidak gentar. 在第二经节里面，大卫说他不惊恐，他不战惊，他不害怕。 Yang ketiga, 第三， dia berkata Tuhan adalah benteng hidupku. 他说：“上帝耶和华是我的避难所。” Dan yang keempat, bahwa dia tetap percaya, dia mempercayakan hidupnya, dia bersandar, dia taat, dan dia setia kepada Tuhan. 第四，他仍然相信神，他信靠神，他仍然忠于神。 Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan kita? 弟兄姐妹们，那我们又如何呢？ Apa yang membuat kita takut? Siapa yang membuat kita takut? 为什么有什么事情让我们害怕？那为什么我们要害怕呢？我们又不害怕呢？ Apa yang membuat kita gentar? Siapa yang membuat kita gentar? 什么是让我们害怕？什么让我们战惊惊恐的？ Gaji dipotongkah? 减薪吗？ Atau kita dirumahkan? 或者我们在家上班吗？ Kita di PHK atau kita kehilangan pekerjaan kita? 我们被解雇，我们失去我们的工作， Sakit, penyakit, penderitaan dan lain sebagainya. 病痛、困难及任何的情况。 Saya ingin berkata melalui firman Tuhan ini, percayalah kepada Tuhan yang adalah terang kita. 我要透过神的话语，今天告诉弟兄姐妹们，神是我们的亮光。 Percayalah kepada Tuhan yang adalah keselamatan kita. 你们要相信耶和华是我们的拯救， Percayalah kepada Tuhan yang adalah benteng hidup kita. 你们要信靠神是我们的避难所。 Hari Kamis yang lalu, jadi 2 Kamis yang lalu saya mengunjungi satu keluarga, saya drop makanan ke keluarga ini. 前2个星期，我拜访了一个家庭，我投下了一些食物给他们。 Saya pikir-pikir, ya, keluarga ini punya banyak alasan untuk apa? Untuk lebih takut, untuk lebih gentar dalam menghadapi kehidupan ini. 我再想一想，这个家庭应该会比我们更害怕，比我们更惊恐、战惊、丧胆的。
Coba kita bayangkan. 我们是想看， Ini saya sekarang lagi bicara kasus bukan bicara orang ya. 我现在是讲的是一个案例，不是人呀。 Satu, 第一， dari 6 anggota keluarga tidak ada satupun yang bekerja. 在6个家庭成员里，没有一个是工作的。 Yang kedua, 第二个， ada beberapa anggota keluarga yang bermasalah dengan yang namanya dengan hal psikis. 其中有好几个家庭成员有所谓的心理的问题。 Ada anggota keluarga yang memiliki penyakit yang cukup serius, itu yang ketiga. 第三，家庭成员里面还有几个有面对严重的生理的问题、健康的问题。 Yang keempat, tidak memiliki pendidikan yang jelas. 第四，他们没有清楚的教育背景。 Yang kelima, tidak punya skill mereka. 第四，他们没有特别的技能， Dan lain sebagainya. 还有其他等等。 Tapi dari kesaksian-kesaksian yang mereka lakukan, yaitu dengan menghafal ayat-ayat Alkitab pasal demi pasal, 但是从他们生命的见证呢，他们背诵圣经一章又一章的，一节又一节的。 saya yakin dan percaya bahwa mereka di dalam keterbatasan mereka percaya kepada Tuhan. 我相信他们这样子的情形，在他们的有限里面，他们相信神。 Uniknya mereka bisa bertahan sampai pada saat ini. 更奇特的，他们能够维持到现在， Tuhan tetap pelihara mereka. 神仍然看顾他们。 Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, 因此，弟兄姐妹们， jangan takut, 你们不要上胆， jangan takut hatimu, 你们的心不要害怕， jangan 你 gentar. 们不要战兢， Tetaplah percaya kepada Tuhan. 你们仍然要信靠神。 Apa yang dilakukan Daud pada waktu dia mengalami tantangan, kesulitan dan pergumulan dalam kehidupan dia? 大卫在他面对他生活上的困难之在他挑战的时候，他如何采取他行动？ Yang kedua, 第二个， Daud rindu kehadiran Tuhan yang terdapat di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6. 从4节到第6节里，大卫仍然渴慕神。 Kerinduannya ini seperti yang dinyatakan di dalam Mazmur yang sebelumnya, yaitu ayat Mazmur 26 ayat 1 sampai 12. 他这种渴慕神的心情呢，在26章诗篇26章里面已经表述出来了。 Hal ini adalah yang paling berharga dalam hidup dia. 这个是在他生命中最宝贵的事情， Hal ini adalah yang paling diingin dalam hidup dia. 这个就是大卫所需要的。 Dan bahkan di dalam bait Allah ini dia bisa berdoa di hadapan Tuhan. 在神的殿里面，他可以向神祷告亲属， Ini doa daripada Daud. 这就是大卫的祷告。 Realisasi daripada kehadiran Tuhan ini terjadi dengan beberapa cara. 他实现上帝在他的生命中以几个的方法。 Yang pertama, dia diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. 第一个，他一生一世住在耶和华的殿里； Yang kedua, di dalam rumah Tuhan dia bisa menyaksikan kemurahan daripada Tuhan. 第二个，他瞻仰神的荣美； Bahkan yang ketiga, dia bisa menikmati bait daripada Tuhan. 第三，他甚至于可以享受这个在他的殿中求问他。 Mengapa demikian? 为何如此呢？ Karena yang pertama, Tuhan melindungi Daud di dalam pondoknya pada waktu dia dalam bahaya. 第一个，当他在急难的时候，他在神的殿里面，在神的帐篷里面。 Yang kedua, Tuhan menyembunyikan Daud di kemah Tuhan. 第二，神把大卫藏在他的帐幕的隐秘处。 Dan yang ketiga, Tuhan mengangkat Daud ke atas gunung batu. 第三，神把他高举，把他放在磐石上。 Sehingga impactnya membuat Daud, dia tegak kepalanya untuk melakukan beberapa hal. 因此产生的影响，大卫可以能够抬头昂首的，他做了几个事情。 Yang pertama, dengan kepala yang tegak dia mengatasi pergumulannya, musuhnya yang ada di sekeliling Daud. 他可以抬头克服他的敌人、他的仇人他四周的敌人。 Yang kedua, Daud mempersembahkan korban persembahan dengan sorak-sorai. 第二，大卫他献上欢呼的祭给神。 Yang ketiga, Daud mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. 第三，大卫要歌唱给耶和华。 Bapak Ibu Saudara sekalian, jika situasi Daud ini terjadi kepada kita, 如果大卫所遭遇的发生在我们的身上的话， bagaimana sikap kita? 我们的态度当如何呢？ Siapa yang kita ingini? 是谁是我们所愿意的？ Siapa yang kita rindukan? 我们渴慕谁呢？
Siapa yang kita ingat pada waktu kita dalam pergumulan-pergumulan kita? 在我们面临挣扎的时候，是谁我们所向往的？ Kepandaian kita kah? 是我们的聪明嘛？ Kepintaran kita kah? 是我们的能力是吗？ Atau kita ingat pengalaman kita? 或者我们想起我们的经验， Atau kita cari dukun, kita cari paranormal untuk menyelesaikan permasalahan kita? 或者我们找巫师、占卜的、算命的， Atau kita cari orang kuat kah? Atau kita cari orang kaya kah? 或者我们找有能力的人，或者有富有的人。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， dulu saya berpikir bahwa orang kaya bisa menyelesaikan permasalahan saya. 以前我常想，有钱人可以解决我的问题， Asal dia bantu saya, bereslah perkara saya. 只要他帮助我，我的问题就解决了。 Tuhan juga bisa pakai orang kaya ya. 但是上帝还是会用有钱的人。 Satu sisi ada benarnya. 在一个方面就有他的真理的。 Tapi 21 tahun sejak saya menyerahkan diri, saya ikut Tuhan, sampai saat ini Tuhanlah jawabannya. 但是我21年跟随神，神是我唯一的答案。 Kalau kita ingat Tuhan, maka Tuhan bisa memakai berbagai cara bahkan yang tidak masuk akal untuk melindungi kita, untuk menolong kita. 当我们信靠神的时候，神会用各种的方法，我们甚至于认为不合理的，来帮助我们解决我们的问题。 21 tahun yang lalu, 21年前， begitu motor saya perlu diganti gitu ya. 当我的机车要换的时候， Tuhan kirim seorang pendeta. 神差派了一个牧师， Dia berkata begini kepada saya, 他对我这么说 Bun, 阿文， motor kamu jual. 你的机车可以卖了， Dapat berapa duit itu? 你可以得到多少的钱， Cari motor yang baru. 再找新的摩托车。 Nah, kekurangannya nanti saya dukung kamu. 不够的我会支持你。 21 tahun yang lalu. 21年前， 20 tahun yang lalu. 20年前呢？ Begitu masuk STT, 当我进到神学院的时候， saya disponsor gereja 1 tahun. 有一所教会赞助我1年。 Setelah itu saya lepaskan sponsor itu. 之后呢，我就放弃这个赞助者。 Apa yang terjadi? 发生了什么呢？ Tuhan kirim seorang TKW yaitu tenaga kerja wanita di Taiwan untuk dukung saya. 上帝差派一个在台湾的印尼外劳支持我。 Tuhan juga kirimkan seorang pendeta untuk dukung saya. 上帝也差派一个牧师来支持我。 Waktu anak saya sakit, Steve masuk rumah sakit. 当我的孩子犯了这个癫痫症的时候， Tidak ada biaya. 没有经费。 Tuhan kirim seorang ibu. 上帝差派了一个女士，一个姐妹， Saya tidak kenal. 我不认识她。 Bisa-bisanya Tuhan memakai dia untuk menutupi biaya rumah sakit saya. 神怎么能够用这样子的人来帮助付我的医院的医疗费？ Sebelum dia diseser rumah sakit karena anaknya sakit ya, dia di VIP, kami di kelas 3 itu ya. 在我的孩子还没有进医院之前，他已经到医院了。他孩子生病，就是住在头等病房。 Dia berikan persembahan kasih kepada semua saya. 他献上这个奉献的这个给我的师母。 Waktu diberikan saya ada di STT sedang ujian bahasa Yunani. 当他这个奉献的事情发生的时候，我还在神学院里面在考希腊文。 Begitu saya sampai di rumah sakit, semua saya berkata ada seorang ibu memberikan persembahan kasih. 当我回到家的时候，太太告诉我，有一位姐妹给了一个奉献。 Dia bingung, saya juga bingung. 她疑惑，我也疑惑。 Karena kami sama-sama tidak mengenal ibu itu. 因为我们2个人都不认识那个姐妹， Tapi Tuhan pakai cara yang demikian 但是上帝用这样子的方法 untuk menolong kami. 来帮助我们。 Di Kalimantan, 我在在加利曼丹， di Pontianak ya. 在昆甸， Begitu kami butuh rumah untuk tinggal, 当我们需要一个房子来居住的时候， setelah kami pelayanan dari Singkawang kami ke Pontianak. 当我们在新高旺侍奉之后，我们搬到昆甸， Cari rumah, 我们找房子 mahal. 很贵， Puji Tuhan, 感谢主， ya ada satu rumah, 有一个房子， ruko, 有一个店屋， lumayan gede. 很大的房子。 Saya sih sebenarnya nggak butuh sebegitu besar gitu ya. 其实我不需要这么大的房子， Saya tanya pemiliknya, 我问这个屋主 berapa biaya sewanya? 这个出租的租赁费是多少？ Dia bilang terserah kamu lah. 随便你啦， Puji Tuhan, haleluya. 感谢赞美主，哈利路亚。 Ini berapa duit?
最后多少？ 2,5 juta 1 tahun loh. 一年250万， Murah luar biasa. 非常的便宜 Cari sekolah anak, 啊！为孩子的这个学业 dapat sekolahnya. 找到了学校， Kepala sekolah ngomong demikian. 他的校长这么说 Bapak bayar SPP-nya aja 65.000. 你只要付那个学校的建设经费基金就可以了 Buku cetaknya ditanggung pemerintah pakai dana bos. 啊。今年政府有一个这个教育补助经费。 Nah begitu pindah ke Jakarta, 当我搬到雅加达的时候 semester genap, 这个双数的学期 minggu kedua, 第2个礼拜 pelajaran sudah dimulai. 学期已经开始了， Cari sekolah tidak mudah. 找学校不容易， Tuhan buka jalan. 神又在开路， Cari sekolah. 找学校， Biaya bangunannya cuma 50%. 它的这个建设经费只有50%。 Puji Tuhan, haleluya. 感谢赞美主，哈利路亚！ Begitu pindah ke sekolah lain dan di Jakarta, 当我们搬到其他的学校，在雅加达的时候， sekolah yang cukup baik. 学校也非常的好， Uang bangunannya 50% juga. 它的建设费也只有50%。 Cuman biayanya cukup besar. 虽然如此，但是这个费用还是很庞大的。 Saya belum buka mulut. 我还没开口， Yayasannya ngomong demikian. 这个基金会这么说 Bapak nyicil aja ya 6 kali. 先生，你只要分期付款6次。 Puji Tuhan, haleluya. 感谢赞美主，哈利路亚！ Tuhan buka jalan. 神开路， Oleh karena itu, 因此， Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， waktu kita ada mengalami namanya tantangan, 当我们面对挣扎挑战的时候， kesulitan-kesulitan, 有困难的时候， pergumulan-pergumulan, 挣扎 ingat Tuhan, 要记得神， rindukan Tuhan, 要渴慕神， ingini Tuhan, 要向往，要渴慕他， bukan berkat Tuhan. 不是他的祝福。 Ingat pemberi berkat itu. 你们要相信那赐福的神。 Kemudian 然后呢， tegakkan kepala 你 kita, 们要昂首抬起头来， persembahkan hidup kita kepada Tuhan dengan sorak-sorai. 你们要用欢呼来献上自己的生命给神， Bernyanyilah bagi 你 Tuhan, 们要歌唱赞美神， bermasmurlah bagi Tuhan yang setia. 你们要颂赞他以慈爱的信实。 Itu yang kedua. 这就是第2件的事情。 Apa yang dilakukan Daud pada waktu dia mengalami namanya itu tantangan, kesulitan dan pergumulan dalam hidup dia? 大卫在他面临生命中的挣扎困难的时候，他是采取怎么样的态度呢？ Yang ketiga, 第3样， dia berdoa dan mengikuti firman Tuhan yang terdapat di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. 他靠着主，他依靠主，接着祷告，如同在第7节到12节的。 Ayat yang ke-7 14 merupakan seruan doa daripada Daud karena ketakutan yang mencemaskan. 他向上帝呼求，因为他害怕战境。 Dia punya hasrat yang terdapat dalam poin 2 yang tadi saya katakan, dia rindu bait Tuhan, dia rindu kehadiran daripada Tuhan. 在他的内心里面有一种渴慕神，渴慕在神的殿里面。 Tetapi jika Daud dia tidak bisa pergi ke rumah Tuhan, 但是大卫不能到神的殿里面， dia masih bisa tetap datang kepada Tuhan melalui doa. 他仍然可以来到神的面前，借着祷告。 Maka dengan rendah hati Daud datang di hadapan Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. 因此，大卫存着谦卑的心来到神的面前，他向上帝呼求。 Di dalam ayat 7 dikatakan, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. 在第7节里面，他这样说：“耶和华，我发声呼求的时候，求你垂听，求你恩待我。” Bukan saja Daud berdoa, tetapi hatinya meresponi, mengikuti firman Tuhan. 不只单单向上帝呼求祷告，但是他的心回应神。 Firman Tuhan berkata kepada Daud, 上帝的话对大卫说 carilah wajahku. 你要寻找我的面。 Maka Daud mencari Tuhan, dia mencari wajah Tuhan. 因此，大卫真的寻求上帝的面， Dia mengikuti firman Tuhan. 他跟随遵行神的话。 Setelah itu Daud menyuruhkan atau menyebutkan permohonan-permohonannya secara terperinci.
之后，他很详细的向上帝发出他的呼求。 Dia berkata yang pertama, janganlah menyembunyikan wajahmu Tuhan. 第一件事，他跟上帝说：“神啊，你不要向我掩面， Janganlah menolak hamba-Mu dengan murka. 不要向我发怒赶逐我， Janganlah membuang aku. 求你不要撇下我， Yang keempat, janganlah meninggalkan aku. 你不要离弃我， Lalu apa? Tunjukkanlah jalanmu kepadaku. 求你指示我你的道路， Lalu yang keenam, tuntunlah aku di jalan yang rata. 然后求你指示我走平坦的道路。” Dan yang terakhir, janganlah menyerahkan aku. 然后最后他说：“不要把我交给他们。 Mengapa demikian? 为什么如此呢？ Karena dia tahu bahwa Tuhan adalah pertolonganku dalam ayat 9c. 在第9C节里面，他说：“因为上帝是我的帮助者。 Yang kedua, bahwa Tuhan menyambut daripada Daud. ”接下来上帝收留大卫。 Dia tahu meskipun seisi dunia ini meninggalkan Daud, ayahnya atau ibunya sekalipun meninggalkan Daud, tapi Tuhan menyambut daripada Daud. 他知道他的家人、他的父母、全世界的人都离开他，但是神把他藏在他的会幕里。 Dan bahkan dia berkata Tuhan itu baik bagi dia. 他仍然说神对他蛮有恩惠的。 Inilah isi doa daripada Daud dan juga pengharapan Daud kepada Tuhannya. 这就是大卫的祷告，这是他对神的盼望。 Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， seorang ibu yang bernama Louise Redden, 有一个妇女叫做路易雷登， dia miskin, bajunya juga kotor, robek-robek lalu memasuki satu supermarket. 她很穷困，她穿着破旧的衣服进到一个超市里。 Dia memelas supaya diperbolehkan mengutang di supermarket itu kepada pemiliknya. 她以那种可怜的样子乞讨，让她可以在这个商店里面欠债。 Dia berkata, 她这么说 Pak, tolong saya, 先生，请你帮助我， kasihanilah saya, 求你可怜我， kasih saya utang. 请你给我可以欠债。 Saya janji, 我做承诺， setelah saya punya uang saya akan bayar. 当我有这个钱的时候，我会付给你的。 Suami saya sakit, 我的先生病了， sudah seminggu tidak bekerja. 已经1个礼拜没有工作了。 Saya punya 7 anak. 我又有7个孩子， Anak saya semuanya butuh makan. 我的所有的孩子都需要食物。 Tapi John Longhorst, pemilik daripada supermarket itu, dia berkata kepada ibu itu demikian. 但是这个超市的这个店主的话，他叫做约翰龙浩这样说： Ibu tidak punya kartu kredit. 你没有信用卡， Ibu tidak punya jaminan. 你没有任何的保障， Gimana bayarnya? 你怎么付呢？ Pergi. 走开！ Nah, di dekat counter ada seorang pelanggan yang sudah menyaksikan mereka dari awal sampai pada saat itu. 有一个人在这个柜台里面，从头到尾都一直在看着他们的交谈。 Akhirnya dia mendekati kedua orang itu ya, ibu itu dan juga pemilik supermarket itu. 然后他就来到这个2个人，就是这个店主跟这个妇女。 Dia berkata demikian, 如此说， biarkan dia beli kebutuhannya, nanti saya yang bayar. 你就让他购买他所需要的，等下我付他的这个钱。 Nah, karena malu pemilik toko itu berkata demikian. 因为害羞，所以这个店主这么说。 Enggak perlu Pak, 不需要， saya sendiri akan memberikannya dengan gratis. 我自己可以给他免费。 Nah, ibu punya gak daftar belanjaan? 你有没有你这个购买单？ Kata ibu ini ada nih Pak. 这个姐妹说有这个Dia menunjukkan secari kertas yang lusuh dan di situ ada daftar belanjaannya dia. 他就拿出一张已经破旧又有点烂的那个纸张，里面有他的购买的所列出的都。 Coba ibu letakkan daftar belanjaan itu ke sisi batu timbangan. 你就把你这个购物单放在那个磅秤的这个磅秤里面。 Saya akan berikan gratis kepada ibu sesuai dengan berat daripada daftar belanjaan ibu itu. 我会给你免费，正如你那张纸张的重量。 Mana masuk akal? 怎么会让我们明白能够接受呢？ Selembar kertas ini beratnya berapa sih? 一张这个纸它的分量是多少呢？
Maka dengan agak ragu dan putus asa, Ibu Louis itu menundukkan kepala sebentar, lalu dia menuliskan sesuatu pada kertas lusuh itu. 然后这位姐妹犹豫一下，然后她就在她这张破旧的纸里面写了一些东西。 Lalu dengan tetap menundukkan kepalanya, dia meletakkan daftar belanjaannya pada sisi batu timbangan. 然后她垂着头的把她那张纸张放在这个购物章，放在那个磅秤里面。 Tapi tiba-tiba mata pemilik supermarket itu terbelalak. 但是突然，这个店主的眼睁大了， Jarum timbangan itu bergerak turun dengan cepat. 这个磅秤的那个针头呢，就往下掉得很快。 Dia bergumam, aku tidak percaya dengan apa yang aku lihat. 他就自言自语的小声的说：“我不相信我眼睛所看到的。” Lalu Ibu Louis Raiden itu mengambil kebutuhannya lalu dikasih kepada pemilik supermarket itu. 这个雷登就将他这个购买单交给这个店主。 Lalu pemilik toko itu menaruh barang-barang itu ke sisi timbangan yang lainnya. 这个店主呢，就把他所选的这些所购买的这个物品呢，就放在另外一个磅秤里面。 Dia taruh sampai sudah tidak ada tempat lagi untuk barang daripada Ibu Louis ini. 他一直放的，知道那个磅秤没有地方可以放， Tapi jarum timbangan itu tetap tidak bergerak. 但是那个磅秤的针呢，仍然没有动。 Pemilik toko itu jengkel. 这个店主感觉很困扰， Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. 他非常的纳闷，但是他不能做任何的事情， Dia tidak tahan. 他受不了了。 Diam-diam diambil sobekan kertas itu. 他慢慢的把那张破旧的纸张拿起来， Dia lihat daftar belanjaan ibu miskin itu. 他看了这个购物单里面所写的这个物品， Matanya terbelalak. 他又睁大了眼睛。 Di atas kertas kumul itu tertulis sebuah doa yang pendek. 在这个购物单里面有一个简短的这个祷告词， Doanya demikian. 他的祷告是这么说的： Tuhan, 神啊， Engkau tahu apa yang hamba-Mu perlukan. 你知道你的使女所需要的是什么？ Hamba-Mu 你的使女 menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. 将一切的都交托在你的手中。 Pemilik toko itu terdiam. 这个店主静默了。 Lalu Ibu Louis membawa barang kebutuhannya dan dia berterima kasih kepada pemilik toko itu. 然后这个妇女就向这个店主致谢。 Nah, sambil keluar dia bertemu dengan pelanggan yang baik hati itu dan pelanggan baik hati itu memberikan uang selembar $50. 一面走着他见到了这个良善的这个顾客，这个顾客呢又将50元交给这个。 Setelah Ibu Louis keluar, 当路易出来之后， pemilik toko itu memeriksa timbangannya 这个店主呢检查他的磅秤， dan menemukan timbangannya 然后他发现他的磅秤， yang dipakainya itu 他所使用的那个磅秤 ternyata rusak. 原来是坏了。 Memang hanya Tuhan yang tahu bobot sebuah doa. 只有神知道这个祷告的分量。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， bagaimana dengan kita? 那我们又如何呢？ Pada waktu kita mengalami namanya tantangan, kesulitan, pergumulan dalam hidup ini, 当我们面对挑战、困难、挣扎的时候， apa yang kita lakukan? 我们做了什么？ Bagaimana sikap kita menghadapi semua hal itu? 当我们面对这一切的时候，我们的态度又如何呢？ Belajar daripada firman Tuhan. 我们要学习神的话， Seperti yang dilakukan oleh pemazmur, apa yang dilakukan oleh Daud. 正如诗人大卫所做的， Dia tetap takut, dia hormat dan percaya kepada Tuhan. 他仍然敬畏神，他仍然信靠神， Dia rindu Tuhan, dia rindu kehadiran daripada Tuhan. 他渴望神的同在， Dan dia tetap berdoa dan mengikuti kebenaran firman Tuhan. 他仍然祷告，并且遵循神的真理。 Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman Tuhan pada hari ini. 愿上帝赐福我们每一位。 Tuhan Yesus memberkatimu. 耶稣基督赐福你们。 Kita berdoa. 我们来祷告。 Minta Guru Injil Brando berdoa untuk firman Tuhan. 天父，我们满心感谢赞美你，借着你的话语再一次教导我们，我们要学习大卫那样的心境，
将他所面对各种的困难，面对敌人的围绕的时候，敌人攻击他的时候，在这样子的急难之中，他仍然寻求你。你是何等慈爱信实的神！因此，我们要效法大卫那种对神的认识、对神的信靠、对神的敬畏。他还可以在凡事上寻求神你的面，他可以渴慕在神你的殿里亲近你，寻求你的帮助。我们何等的感谢你，因为你如此的真实又可信靠的神。我们恭敬将我们每一位交在你的手中，我们愿意借着你的话语成为我们生命的指南，学习跟随你，敬畏你，活出有基督长成的身量。我们感谢赞美你，听我们的祷告，奉我主耶稣基督的名恳求，阿们。 Amin. Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣赐福你们。